Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa dhakkirna ma nasina wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma salli wa sallim ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Alhamdulillah, kita pada malam ini 1 hari bulan 1 1442 bersamaan dengan 28/2020 kita dapat meneruskan pengajian kita dalam kitab Riyadhus Shalihin. Nama kitab kita Riyadhus Shalihin, bab yang ke-54, babu fadlil bukai khasyatallahi ta'ala wa syauqan ilaih. Babu fadlil buka, bab keutamaan ataupun kelebihan menangis kerana takut kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan menangis sebab sakit gigi, bukan menangis sebab gawe lari. Itu tak masuk dalam bab ni. Kita menangis sebab apa? Khasyatullah, kerana takut pada Allah Azza wa Jalla. Wa syauqan ilaihi, dan kerana rindu untuk bertemu dengan Allah. Itu punca kita takut. Alhamdulillah, sebagaimana kata di para ulama, orang yang takut pada Allah Ta'ala, dia akan lari menuju kepada Allah. Orang yang takut pada makhluk, dia akan lari daripadanya. Kalau lari tu, ada imam, ada penjenayah. Tapi kenapa lari ke masjid? Kenapa bertaubat? Takut pada Allah Azza wa Jalla, kita berlari kepadanya. Hadis ini, bab ini datang setelah kita selesai daripada berbincang tentang 2 bab yang besar, iaitulah bab al-khauf war raja. Bab takut kepada Allah Ta'ala dan mengharapkan keampunan Allah. Maka Imam Nawawi bawa kepada kita bab ini, babu fadlil buka, kelebihan menangis. Kita menangis kerana 2. Kita tangis kerana takut kepada Allah Ta'ala. Kita menangis juga kerana raja, terlalu mengharapkan, rindu kita untuk bertemu dengan Allah, maka kita juga menangis. Dalam bab ini Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala bawa kepada kita 2 ayat. Ayat yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa yakhirruna lil azqani yabkun wa yaziduhum khusyu'a, dan mereka segera tunduk sujud sambil menangis. Orang-orang yang baik-baik itu, bila dia baca ayat-ayat Allah Ta'ala, bila dia dengar Al-Quran, ta'assar, memberi kesan dalam jiwa dia, maka mereka terus sujud kepada Allah Azza wa Jalla sambil menangis. Sedang Al-Quran menambahkan mereka khusyuk. Al-Quran itu menambahkan kita khusyuk. Surah Al-Isra ayat 109. Ini cara betul-betul orang yang boleh menangis dengan Al-Quran, itu tangisan yang benar. Ada kategori lagi, menangis sebab dengan lagu, sebab dengan muzik. Itu tak ada. Nangis juga bila kita tengok video orang duk tayang muzik kote-tote, tak tengok gambar-gambar orang ni, nangis. Tapi tangisan dengan Al-Quran itu, ia ta'assar, memberi kesan kepada hati. Ayat yang kedua, qala ta'ala, afa min hadzal hadisi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun. Maka patutkah kamu berasa hairan terhadap keterangan Al-Quran ini sehingga kamu mengingkarinya? Ini ayat Quran ini menegur kepada puak-puak kafir. Puak kafir ni dia dengar Al-Quran, dia bukan nak mengambil manfaat, mengambil pengajaran, tapi dia lawan pula. Allah Ta'ala tanya dia,
Muka sepelik dengan Quran ini, serta kamu tertawa mengejek-ngejeknya, Allahu Akbar, dan kamu tidak mahu menangis menyesali kesalahan kamu serta takutkan balasan buruk yang akan menimpa kamu, tak ada apa-apa. Sebab bagi dia Quran ni satu gitu ya, macam dengar lagu tak tahu apa. Macam orang Islam dengar lagu Hindustan, bergolek kepala, tak tahu apa makna. Ada. Jadi orang kafir dengar Quran begitulah, dengar lagu Arab. Duk main ya habibi habibi tak tahu apa. Nah. Surah An-Najmi ayat 59 60. Kemudian kita masuk kepada hadis yang pertama dalam bab ini, babul fadlil buka, iaitu hadis nombor 446. Wa an Abi Mas'ud wa an Ibni Mas'udin. Tengok dalam kitab kita ni, dalam kitab terjemahan dia tulis Abi Mas'ud kan? Tulis salah, tulis an ibni, tulis daripada ya tukar alif ba nun. Wa an Ibni Mas'udin, maknanya salah cetak. Bukan Abi Mas'ud pada juga nama sahabat, tapi maksud kita ni an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam iqra alayya al-Quran. Qultu ya Rasulullah aqra'u alayka wa alayka unzil. Qal inni uhibbu an asma'hu min ghairi. Faqara'tu alayhi surat an-nisa hatta ji'tu ila hadhihi al-ayah. Tengok terjemahan dulu. Daripada Ibnu Mas'ud. Terjemahan betul. Tulis ayat salah. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, bacalah Al-Quran untukku. Ibnu Mas'ud baca Quran. Aku menjawab, Ibnu Mas'ud jawab, wahai Rasulullah, bagaimana saya membaca ayat Quran kepada Nabi sedangkan Al-Quran turun kepada Tuhan? Macam mana? Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, InsyaAllah kita baca hadis ni kita banyak selawat. Sebut nama Nabi kita selawat kan. Sebab kita punya kempen ingat Jumaat, ingat selawat. Allahumma salli ala Muhammadin. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni uhibbu an asma'hu min ghairi. Dia kata sesungguhnya aku ingin mendengar Al-Quran itu dibaca oleh orang lain. Aku suka orang lain dengar. Kemudian Ibnu Mas'ud membaca untuk Nabi sallallahu surah An-Nisa sehingga sampai kepada ayat ini, ayat ni. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Dan bagaimanakah keadaan orang kafir nanti jika kami mendatangkan seorang saksi, yakni Rasul, dari setiap umat, dan kami mendatangkan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai saksi ke atas mereka. Ayat ini dalam surah An-Nisa ayat 41. Qala hasbukal an faltafattu ilaihi fa idza ainahu tazrifan muttafaqun alaih. Bila sampai sini dia dengar Nabi SAW bersabda hasbukal an, cukup sampai di situ. Kemudian aku menoleh kepada baginda Nabi SAW dan saat itu kedua mata-matanya sedang berlinang air mata. Allahu Akbar. Nabi menangis dengar Al-Quran itu dibacakan kepadanya. Hadis ini muttafaqun alaih. Apa yang kita dapat daripada hadis ini? Tanda pelajar. Tulis. Yang pertama, tingginya kedudukan Ibnu Mas'ud. Dia kuat ngaji Quran sehingga Nabi suruh dia baca. Yang kedua, elok kita dengar juga Al-Quran itu dibaca oleh orang lain. Sebab kita boleh berfikir tadabbur. Kalau kita baca, kita kena baca lagi, kita kena perhati makhraj lagi, kita dengar orang baca. Yang ketiga, boleh murid baca kepada guru. Tengok, Nabi guru, Ibnu Mas'ud murid kan.
Dan bila selesai bacaan, kita kata hasbuk. Dengar ni, mana guru-guru Quran ni, kalau kita nak suruh pelajar kita berhenti, kita kata hasbuk. Setakat tu, tak payah kata sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim Nabi tak suruh kata lagu tu. Habis kita kata sadaqallahul azim. Apa dia sadaqallahul azim? Ya, sadaqallahul azim. Ada ayat lain sadaqallah, qul sadaqallah. Tapi dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa dia? Nabi bila nak suruh orang berhenti, dia kata hasbuka. Ingat kata apa? Hasbuk. Ingat dah guru-guru Quran tu, kita berhenti, kita kata apa? Hasbuka. Cerita sadaqallah ni ada panjang. Waktu anak pergi ke China dulu. Koyak dah itu tak? Banyak kali koyak dah. Baik. Yang ke berapa dah? 4. Fadilatul buka. Hadis ini menunjukkan kelebihannya menangis kerana takut pada Allah Azza wa Jalla dengan syarat. Tanda baik. Kata di Al-Qurtubi kata, para ulama menangis la yas'aqun, tidak bertempik. Menangis tidak bertempik, mereka meminta tidak melaung. Jangan kata bertempik melaung lah. Kita menangis. Menangis mana rasa khasyah, takut. Jangan itu. Berdoa tidak bertempik. Allahumma ghfirli, Allahumma ghfirli. Jangan lauk, jangan kuat-kuat. Itu adab menangisnya. Kita menangis dalam keadaan as-sukun, dalam keadaan tenang. Kita menangis. Tapi kadang-kadang sebab tu tinggi, mula jadi kita akan kuat sikit suara. Tahanlah. Kalau tengok orang Arab waktu doa di Masjid Haram Mekah, dia menangis pelik-pelik nah. Sudah menangis tu ya. Tengok selipar kita hilang dah sebelah. Tu cerita lain tu. Menangis. Dia menangis sebab jadi satu trend bagi. Kita tak mau tangisan trend. Orang pergi motivasi bayar ribu-ribu, 3 hari 3 malam menangis, balik hok tak semaya, hok tak aurat, cabut tudung gitu juga. Tak ada, tidak ada kesan. Hadis yang kedua, nombor 447. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala, khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatan ma sami'tu mislaha qattu faqal law ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Qal faghatta ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wujuhahum wa lahum khaninun, muttafaqun alaih. Maksudnya daripada Anas, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah atau menyampaikan satu khutbah yang belum pernah aku mendengarnya. Anak kata khutbah ni aku tak dengar lagi belum ni. Maknanya tajuk baru. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata apa? Lau ta'lamuna ma a'lam. Seandainya kamu semua mengetahui apa yang aku tahu. Nabi kan ada wahyu. Ia tahu daripada Allah Azza wa Jalla. Kalau mu tahu supaya aku tahu, nascaya kamu semua akan sedikit tertawa dan pasti akan banyak menangis. Masya Allah. Menangisnya banyak, ketawanya sikit. Kita hari ni mana banyak? Suka siang malam. Menangis ketika sakit gigi. Betul tak? Kenapa dia sakit gigi? Ingat kau takut ke Tuhan? La ilaha illallah. Kenapa menangis? Anak kucing mati. Ada orang cerita, suami balik rumah dia tengok bini dia menangis. Dia ingat kau sakit, kau ada masalah apa-apa. Tanya-tanya, hero dia dalam TV Korea mati. Lah, lemahnya dunia ni nak cerita. Tengok cerita mati menangis. Baik. Nabi kata, andainya kamu tahu seperti aku tahu, nascaya kamu semua akan sedikit tertawa dan pasti akan banyak menangis. Anas berkata, mendengar dia demikian, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutup wajah mereka sambil menangis teresak-esak. Mana sahabat tahulah orang panggil sentapnya
apa yang Nabi ucap ni, maknanya kita ni lapuk lara, tak apa-apa menangis, takut pada Allah Azza wa Jalla. Jadi alhamdulillah, tanda pelajar, hadis ini telah kita syarah dalam kitab kita ini nombor 406, Babul Khauf, dalam siri yang lepas sudah dibincangkan. Kita terus kepada hadis yang ketiga, hadis 448. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yalijun nara rajulun baka min khasyatillah hatta ya'uda al-labanu fi ad-darb wa la yajtami'u ghubarun fi sabilillah wa dukhanu jahannam, rawahu at-Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Maksudnya daripada Abu Hurairah, dia berkata, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya tidak akan masuk ke dalam neraka seseorang yang menangis kerana takut pada Allah. Allahu akbar. Nabi jamin orang yang menangis takut tak akan masuk neraka sehingga susu kembali ke tempat asalnya. Susu hak diminum oleh baby masuk mula dalam pek, boleh? Tak mungkin. Mana menunjukkan benda ni tak akan berlaku. Dan tidak akan berkumpul menjadi satu debu di jalan Allah dengan asap api neraka jahanam. Ini untuk orang yang berjihad fisabilillah. Hadis ini rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahih, itu kata Tirmizi. Ada satu lagi hadis, la ainani la tamassuhumun nar. Nabi kata dua biji mata yang tidak disentuh oleh api neraka. Ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis kerana takut pada Allah Ta'ala. Wa ainun batat tahrusu fi sabilillah, mata yang tak tidur kerana mengawal sempadan fi sabilillah, kerana nak jaga daripada diserang oleh musuh. Jadi hadis ini jelas kepada kita apa dia tanda pelajar, iaitulah kelebihan takut kepada Allah Azza wa Jalla dengan takutnya sungguh. Jangan menangis lepas tu pergi langgar pula SOP syariat. Tak boleh. Hadis yang keempat, nombor 449. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh, imamun adilun wa syabun nasha'a fi ibadatillahi ta'ala wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi wa rajulun da'athum ra'atun zatu mansibin wa jamal faqala inni akhafu Allah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu wa rajulun dzakarallaha khaliyan fa fadat 'ainahu, muttafaqun alaih. Allah. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 7 golongan yang akan memperoleh naungan Allah pada hari yang tiada naungan kecuali naungannya. Jadi ada riwayat kata zillu arsyihi, bayangan aras pada hari kiamat. Yang pentingnya orang ini boleh duduk di bawah bayangan yang Allah Ta'ala izinkan dia. Siapa dia? Nombor 1, pemimpin yang adil. Tak kira lah pemimpin negara lah nombor 1. Termasuklah pemimpin masyarakat, pemimpin keluarga, kena berlaku adil kita. Yang kedua, pemuda yang rajin beribadat kepada Allah. Dengar belakang anak-anak ni, kamu ni pemuda, kau orang tua muda, hendaklah sentiasa beribadat. Biar kita membesar dalam suasana ibadat, orang ini dicalonkan untuk duduk di bawah bayangan pada hari kiamat. Nak ke tak nak? Nak, jaga. Orang tua tak boleh dah, dia lepas dah. Tapi kalau masa muda dia ibadat, pak tua boleh. Yang ketiga, seseorang lelaki yang hatinya terlalu terpaut dengan masjid. Allah, orang terikat dengan masjid. Ni bukan ahli PKP ni. Orang di PKP tu terikat dengan masjid waktu PKP.
Oh, menangis tak lagi masjid. Masjid buka, kosong masjid. Mana hak duk menangis? Rupanya menangis di Facebook, bukan menangis mati. Bahaya. Yang keempat, dua orang yang saling mencintai kerana Allah. Keduanya berkumpul dan berpisah kerana Allah. Mana kita sayang pada saudara kita kerana Allah. Bukan kerana dia comel, bukan kerana dia ada projek, bukan kerana dia orang besar, bukan kerana dia mudah minta tolong. Kita sayang dia Muslim kerana Allah Ta'ala. Yang kelima, seorang lelaki yang dirayu oleh seorang perempuan bangsawan. Bukan main-main, bukan perempuan yang duduk main tepi jalan. Tak, hak bangsawan mana? Orang hebat lah, jangoknya dengan keniluturnya ada belakang. Yang cantik rupawan. Lalu dia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Tak mau. Bukan. Kenapa tak mau? Polis pencegah maksiat ada. Tak jadi ni. Inni akhafullah. Tulis dalam kurungan, ulama hadis kata termasuklah wanita yang digoda oleh laki-laki. Sekarang ni orang nak menggoda dia tak tunggu tepi jalan, dia main mazhab melalui mazhab wasafi. Tahu mazhab wasafi? Dia main ke WhatsApp, atas gambar mari. Punah banyak dunia hari ni main dengan WhatsApp. Yang keenam, seseorang yang memberikan sedekah lalu disembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Maknanya sedekah secara rahsia, senyap-senyap. Ada juga pendakwah nakal, dia kata mu jangan beri duit sekali jangan beri, bunyi tangan kanan tahu, kaki pun tahu. Beri duit kertas. Apa? Tak, gorang beri lah apa pun, yang pentingnya sedekah tu cara rahsia. Yang ketujuh, ini hak bak kitanya. Hadis yang bak nak sini. Seorang yang mengingati Allah Azza wa Jalla di tempat yang sunyi, kemudian kedua matanya mengalir air mata. Payah kita payah tak? Nak mengalir air mata senyap-senyap seorang-seorang. Kalau boleh buat, ini hebat. Biasanya orang menangis ni kalau duduk ramai-ramai, kena lagu zikir munajat kak, teriak selalu kan. Tapi syarat dia nya zakarallaha khalian, duduk seorang-seorang, tak ada orang, kita berdoa, kita munajat, kita zikir, menangis. Itu yang betul. Kita berpindah kepada hadis yang ke-6, nombor 450. Wa an Abdullah bin Syakhir radhiyallahu anhu qala. Hadis yang kelima tu tak? Hadis yang kelima. Hadis yang kelima, wa an nombor 450. Terlepas satu ni. Wa an Abdullah bin Syakhir qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli wa li jawfihi azirun ka aziril mirjali minal buka. Hadithun sahihun rawahu Abu Daud wa Tirmizi fi Syama'il bi isnadin sahih. Maksudnya daripada Abdullah bin Asy-Syakhir, dia berkata, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda sedang solat. Allah, aku pergi, Nabi duduk semaya. Dan di dalam perutnya dengar, dalam dada dia ni terdengar suara seperti suara air yang mendidih kerana baginda menangis. Allahu akbar. Dengar dia teriak tu bunyi benda dalam dada dia. Masya-Allah. Kata Imam Nawawi, hadis sahih. Riwayat Abu Daud dan diriwayat oleh Imam At-Tirmizi di dalam kitabnya Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Tirmizi ada kitab Syama'il Nabi. Untuk maklumat para pelajar, alhamdulillah kita sudah khatam di sini kitab Syama'ilun Nabi. Rakamannya boleh tengok dalam YouTube, cari Halaqah Abu Anas, tengok playlist Syama'il, ada siri-siri syarah kitab ini lengkap daripada awal sampai ke akhir. Alhamdulillah. Hadis yang ke-6, nombor 451. Wa an Anasin qala
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Ubay bin Ka'ab, "Inna Allah azza wa jalla amarani an aqra 'alaik lam yakunil ladzina kafaru." Qal wa sammani, qal sallallahu alaihi wasallam, "Na'am." Fa baka Ubay. Muttafaqun alaih. Daripada Anas, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ubay bin Ka'ab. Tanda molek ni pelajar, Ubay bin Ka'ab. Ada satu lagi bapak besar Quraisy, nama dia Ubay bin Khalaf. Ni jangan tukar bin. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, ini sahabat besar. Nabi kata, "Ya Ubay, sesungguhnya Allah menyuruhku untuk membacakan kepadamu surah lam yakunil ladzina kafaru." Sampai ke akhirlah. Qal, kata Ubay, "Wasammani." Ubay tanya, "Ya Rasulullah, Allah sebut nama saya? Sebut nama Ubay?" Qala na'am. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya." Fa baka Ubay, maka Ubay menangis sebab terharu dia, teruja dia, nama dia disebut oleh Allah azza wa jalla. Masya-Allah. Hadzal hadis muttafaqun alaih. Dan dalam riwayat lain, faja'ala Ubay yabki, Ubay terus menangis. Baik, hadis ini menunjukkan kepada kelebihan Ubay. Timbul lagi soalan, boleh ke tak boleh? Tanda pelajar, kita nak suruh Allah Ta'ala sebut nama kita, boleh ke tidak? Mana pelajar kita jawab? Boleh? Naam, kata boleh. Macam mana cara? Tulis cara. Cara nak Allah Ta'ala sebut nama kita. Dalam hadis yang sahih dikeluar oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala, Nabi kata apa? Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidak berhimpun mana-mana kaum di rumah Allah. Ini masjid ni kita panggil rumah Allah, betul? Tujuan kita berhimpun, yatluna kitab Allah, kita baca Quran. Wa yatadarasunahu bainahum, kita duk ulang kaji isi Quran. Kita duk mengaji tafsir, mengaji hadis, mengaji hukum hakam, itulah kan. Nabi kata, illa nazalat alaihimus sakinah. Dia dapat 4 perkara. Yang pertama, ketenangan akan turun dalam majlis kita. Yang kedua, wa haffathumul malaikah wa ghasyatumur rahmah. Rahmat melingkungi majlis kita. Ketenangan yang pertama. Yang kedua, rahmat. Yang ketiga, haffathumul malaikah. Majlis kita ni dihadiri oleh para malaikat. Malaikat penuh, kita tak nampak. Yang keempat, tulis, wa zakarahumullahu fi man indahu. Yang keempat, Allah SWT akan sebut nama orang yang duduk dalam majlis ilmu kepada golongan yang berada di sisinya. Maka ini salah satu daripada cara kita nak suruh Nabi beritahu kita, tak boleh dah, Nabi sudah wafat kan. Ubay dapatlah dia kelebihan, kitanya iaitulah duduk dalam majlis ilmu. Maka Allah Ta'ala zakarahumullahu fi man indah. Kalau siapa dia nak duduk majlis ilmu, duduk sini. Allahu Akbar. Hadis ini besar untuk menjadi motivasi supaya kita rajin, kan? Tulis. Baiklah, zakarahum. Ya, nak cari lafaz dia biar jelas. Tulis hadis daripada Abu Hurairah, diriwayat oleh Imam Muslim, nombor hadis 2699. Ini penting. Siapa dia nak Allah Ta'ala sebut nama dia, duduk dalam majlis ilmu, majlis mengaji Quran, maka dia dapat 4 perkara. Nazalat alaihimus sakinah,
wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa zakarahumullahu fiman indahu. Allah Ta'ala sebut nama dia kepada mereka berada di sini. Siapa nak suruh Allah Ta'ala sebut nama dia, duduk dalam majlis ilmu. Boleh ke tak boleh? InsyaAllah. Kena rajin dalam ngaji. Nak suruh-suruh sebut nama dia, dia monting, mana boleh? Kan? Baik, kita pergi kepada hadis yang hadis tadi menunjukkan kepada kelebihan Ubay. Yang hadis yang ke-6, yang ke-7, nombor hadis 452. Wa anhu qala Abu Bakar li Umar ba'da wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, intaliq bina ila ummi Aiman nazuruha kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazuruha. Falamma intahaya ilaiha bakat faqala laha ma yubkiki ama ta'lamina annama 'indallahi ta'ala khairun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qalat inni la abki, anni la a'lamu annama 'indallahi khairun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, walakinni abki anna al-wahya qad inqata'a minas sama' fahayyajathuma 'ala al-buka' faj'ala yabkiyani ma'aha, rawahu Muslim. Maksud dia, daripada Anas, dia berkata, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Sayyiduna Abu Bakar mengajak Sayyiduna Umar radhiyallahu anhuma, dua sahabat yang hebat ni, mari kita pergi ke rumah Ummu Aiman. Nak pergi rumah Ummu Aiman ni. Siapa dia Ummu Aiman? Mak angkat dia kan, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang rapat ni, Ummu Aiman. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengunjunginya. Mari kita pergi. Ambil sunnah Nabi kita pergi. Ketika keduanya sampai di rumah Ummu Aiman, dia menangis. Menangis makcik ni, subhanallah. Terharu dua sahabat mari, dia teringat ke yang ketiga. Siapa yang ketiga? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu keduanya bertanya, "Makcik, apa yang menyebabkan makcik menangis? Bukankah ibu sudah tahu apa yang disediakan oleh Allah Ta'ala untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat baik? Allah Ta'ala sediakan Nabi kita mati itu baik. Kenapa sedih?" Jawab Ummu Aiman, "Sesungguhnya saya menangis bukan sebab itu. Aku tahu bahawa apa yang disediakan oleh Allah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat baik. Tapi aku menangis kerana wahyu dari langit sudah terputus. Dengan wafatnya Nabi, bermakna wahyu tak turun lagi." Subhanallah. Ternyata perkataan Ummu Aiman itu mendorong keduanya, Abu Bakar dengan Umar, untuk menangis. Maka menangislah keduanya bersama Ummu Aiman radhiyallahu taala anil jami'. Hadzal hadis rawahu Muslim. Ini menunjukkan bahawa kelebihan Ummu Aiman dan kelebihan menangis. Hadis yang ke berapa dah? Tadi yang ke-7 kan? 7. Hadis yang ke-8 tulis. Hadis yang ke-8 nombor 453. Wa 'ani ibni Umar radhiyallahu anhuma qala lamma ishtadda bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waj'ahu qila lahu fi shalah faqala muru Aba Bakrin falyusalli bin nas. Faqalat Aisyatu radhiyallahu anha inna Aba Bakrin rajulun raqiqun idza qara'a al-Qur'an ghalabahu al-buka. Faqala sallallahu alaihi wasallam muruhu falyusalli. Wa fi riwayatin an Aisyah qalat qultu inna Aba Bakrin idza qama maqamaka lam yusmi'in nasa min al-buka. Muttafaqun alaih. Daripada Ibnu Umar, dia berkata bahawa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit, ada seseorang yang bertanyakan mengenai imam salat. Rasulullah nak suruh siapa jadi imam? Sebab Rasulullah tak larat nak keluar jadi imam kan. Maka
Nabi SAW bersabda, suruhlah Abu Bakar untuk mengimami salat. Suruh Abu Bakar. Aisyah pun jawab, ya Rasulullah, sesungguhnya ayahku Abu Bakar seorang yang amat lembut hatinya. Bila membaca Al-Quran dia tidak dapat menahan tangisannya, dia akan menangis. Namun baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, muru Abu Bakrin falyusalli binnas, suruh dia Abu Bakar menjadi imam. Hadis ini muttafaqun alaih. Dalam riwayat lain daripada Aisyah dikatakan bahawa Aisyah berkata, sesungguhnya apabila Abu Bakar menggantikan tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi imam, makmum tidak akan mendengar bacaan solatnya kerana dia menangis. Hadis ini tanda. Yang pertama, kelebihan menangis kerana takut kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, bila kita baca Quran mesti kita ta'assur, terkesan Quran itu dengan jiwa kita. Yang ketiga, kelebihan Sayyidina Abu Bakar. Yang keempat, hadis ini isyarat bahawa pengganti aku Abu Bakar. Jangan duk pakai buah hadis Syiah tu. Syiah kata la, Abu Bakar telah diwasiat oleh Nabi, Sayyidina Ali telah diwasiat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi khalifah, tapi dirampas oleh Abu Bakar. Kita kata Syiah ini mulut busung, tak usah duk main dengan dia. Tak usah duk sedih. Tak, kalau ada orang Syiah mati tak payah sedih-sedih lah. Tak payah ucap takziah pun tak apa. Tak. Nampak sangat kita tu lunak dengan mulut busung duk mencerca sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Baik, hadis yang seterusnya, hadis yang ke-9, hadis 454. Wa an Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf anna Abdurrahman bin Auf utiya bi ta'amin wa kana sha'iman. Faqal qutila Mus'ab bin Umair wa huwa khairum minni falam yujad lahu ma yukaffanu fihi illa burdatun in ghuttiya biha ra'suhu badat rijlah wa in ghuttiya biha rijlahu bada ra'suhu. Allahu akbar. Summa busita lana minad dunya ma busit aw qala u'tina minad dunya ma u'tina qad khashyina an takuna hasanatuna ujjilat lana summa ja'ala yabki hatta tarakat ta'am. Rawahu al-Bukhari. Maksudnya daripada Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf. Ibrahim, anak dia Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf. Dia berkata bahawa satu ketika dihidangkan makanan kepada datuk dia, Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi, minal asyarah, termasuk daripada salah seorang 10 orang yang dijamin masuk syurga. Bukan main-main ni Abdurrahman bin Auf kan. Dia panggil minal asyarah. Tetapi waktu itu dia sedang puasa. Mana orang mari makanan untuk dia buka puasa. Lalu dia berkata, dia muhasabah, Mus'ab bin Umair adalah orang yang lebih baik daripada aku. Kan Mus'ab bin Umair ni orang yang pertama Nabi kita hantar ke Madinah menjadi guru. Ketika dia terbunuh dalam peperangan Uhud, tanda peperangan Uhud, tidak ada kain yang dapat mengkafaninya, Masya Allah, kecuali sepotong selimut yang dibuat daripada bulu. Apabila kepalanya ditutupi, maka terbukalah kakinya. Allahu Akbar. Mus'ab bin Umair, anak orang kaya Mekah, anak bangsawan, mati tak ada kain, kapan nak tutup? Tutup kepala, nampak kaki. Tutup kaki, nampak muka. Akhirnya Nabi kata tutup muka, kaki tutup dengan rumput, ditanam dalam peperangan Uhud. Kemudian kata di Abdurrahman bin Auf, kemudian kami telah diberi kekayaan dunia yang banyak. Dia sendiri jutawan, korporat besar. Kemudian mari pula kekayaan yang mari daripada pembukaan negara-negara lain. Kata Abdurrahman, kami bimbang, jika kebaikan kami telah dibalas dengan kekayaan ini. Dia bimbang, takut kita ni baik ni, Allah balas Allah ni atas dunia, di akhirat kosong. Subhanallah. Kemudian dia menangis sehingga meninggalkan makanan itu, tak jadi makan. Pakai muhasabah situ ya. Hadis ini dalam Bukhari. Tanda para pelajar, hadis ini menggalakkan kita supaya jangan tamak pada dunia. Abdurrahman bin Auf
Dia ni kaya tapi dia insaf. Yang kedua, kelebihan dua sahabat, Ibnu Auf, Mus'ab dan lain-lain para sahabat. Yang ketiga, sepatutnya dalam bab ibadat kita kena tengok orang lebih tinggi pada kita, baru kita semangat. Dia tu semaya berapa, tak tingkah semaya sunat dia, pergi masjid awal dia, aku semangat. Tapi kalau tengok bab dunia, kita tengok orang lebih rendah pada kita. Aku kaya dah, tak payah duk tomok-tomok. Ni tengok orang kaya lagi kak. Allahu Akbar. Tengok orang ni cakap J saja. Allah. Ini kita bimbang hari ni ustaz ke apa-apa ke, nah, duk cakap dalam Facebook kak, duk kira duk masuk 5 niangka sebulan ni. Jual takapu lah, jual mgotu, jual ilio, ada belaka. Kira duk tadi tak ada dah. Bab masuk dalam Facebook dia tu cakap kaya ya. Terlupa habis dah nak bicara bab akhirat, jangan main. Ini sangat berbahaya. Baik, hadis yang ke-10, hadis yang ke-455. Wa an Abi Umamah Sudai ibn Ajlan. Nama dia Abu Umamah, nama dia Sudai bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa syai'un ahabba ila Allah ta'ala min qatrataini wa atharaini, qatratu dumu'in min khasyatillah wa qatratu damin tuhraqu fi sabilillah ta'ala. Wa ammal atharan fa atharun fi sabilillah ta'ala wa atharun fi fariidatin min faraidillah ta'ala, rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasan. Maksudnya daripada Abu Umamah Sudai bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada sesuatu pun yang lebih dicintai oleh Allah Taala daripada dua titisan dan dua bekas. Tanda dua titisan dan dua bekas, iaitu titisan air mata kerana takut kepada Allah dan titisan darah yang menitis suatu berperang fi sabilillah. Dan adapun dua bekas, kesan, bekas tu kesan, bukan bekas besi jatuh tu tak, bekas makna kesan, iaitulah bekas luka, kesan luka sewaktu berjuang pada jalan Allah, dan bekas kesan daripada menjalankan salah satu daripada kewajipan-kewajipan Allah. Kita berjalan nak pergi solat, kita berpuasa sampai kuruh tubuh contohnya, kita berjalan melaksanakan haji, itu dia panggil bekas. Ni ada setengah orang baca hadis ni, waktu nak sujud dia tenyih dai dia nak sujud jadi hitam. Lah, bukan macam tu. Ada setengah orang ni nak tunjuk dia warak, siapa hitam dai. Ni aku ni solat kuat ni. Kita kata bukan macam tu apa. Ini salah dia punya tanggapan. Baiklah, hadis yang terakhir dalam bab kita ni, alhamdulillah, hadis yang ke-11 nombor 456, hadisul Irbad bin Sariyah qala wa'azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub wa zarifat minhal uyun wa qad sabaqa fi babin nahyi 'anil bid'ah. Daripada Al-Irbad bin Sariyah, dia radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi nasihat kepada kami dengan suatu nasihat yang menggetarkan hati. Tengok, Nabi kita ceramah, nasihat dia menggetarkan jiwa, mengalirkan air mata. Allahu Akbar. Panjang hadis ni. Dia panggil hadis Irbad ni panjang. Kata Imam Nawawi, hadis ini sudah disebutkan sebelumnya dalam bab larangan melakukan bid'ah. Sebab Nabi kita sebut wa kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat. Tengok hadis nombor 157 yang telah kita bincang di awal kitab dulu. Tengok baliklah. Jadi malam ni kita nak ambilnya sahabat yang mendengar khutbah Nabi, nasihat Nabi, wajilat minhul qulub, hati gemetar, zarafat minhal uyun, mata mengalir. Alhamdulillah, 11 hadis yang menyebut tentang kelebihan menangis kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.